أجمعين. وصل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Seperti biasa, bagi melancarkan majlis, mohon semua jemaah tekan mikrofon, offkan kamera dan berpakaian menutup aurat dan sopan sesuai dengan kelas pengajian. Kalau nak on kamera dipersilakan, tetapi sila jaga adab-adab sopan kelas pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan jemaah sahabat Jannatul Firdaus yang istiqamah hadir dalam majlis ilmu pada petang ini dengan izin Allah juga. Amin. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur untuk berada lagi dalam ilmu kuliah, dalam majlis ilmu kuliah Ansar GNI ya, di bawah saluran Google Meet dengan pimpinan pengurusi GNI Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gema Nur Iman. Kuliah kita petang ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Sambungan kelas kita minggu lepas. Bagi memberkati majlis, mohon Al-Fadhil Ustaz memimpin umul kitab dan pahalanya kita hadiahkan pada Rasulullah SAW, keluarganya dan juga semua muslimin dan muslimat di dunia dan juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala syafi'ina wa nabiyyina wa zuhrina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih, tahniah kepada semua dapat bersama pada petang ini. Mudah-mudahan saya faham setiap orang ada dia punya kesibukan yang tersendiri, komitmen yang tersendiri, tugasan dan kewajipan yang tersendiri. Mudah-mudahan kita lapangkan masa untuk perkara ilmu. Mudah-mudahan keperluan-keperluan kita yang lain akan diuruskan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Walaupun kita hitung-hitungan masa 24 jam tu seakan-akan banyak benda tak sempat. Tapi bila kita luangkan masa kita untuk hal-hal kebaikan, yang lain mudah-mudahan Allah bantu untuk selesai. Kerana berkah masa ni milik Allah. Kalau Allah beri berkah masa, kadang masa yang pendek dapat selesai banyak perkara. Berkah masa tu kurniaan dari Allah. Kadang perkara yang kita ingat tak dapat sempat untuk diselesaikan, tapi rupa-rupanya diselesaikan oleh Allah. Jadi kadang-kadang ada perkara tu hanya kita baru berhajat nak selesaikan, rupanya perkaranya sudah pun dapat tuntas, dapat selesai, dapat mencapai objektif. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah. Baik, kita sambung sikit cerita kita pada minggu lalu berkenaan basic macam mana kita melihat tanda-tanda pembacaan Al-Quran yang ada dalam mushaf kita. Yang ada dalam mushaf kita. Yang mana minggu lepas last kali kita cerita berkenaan huruf asas yang ada dalam Quran, iaitu huruf alif, huruf waw, huruf ya yang membentuk mad asli. Asasnya dekat situ. Jadi kalau kita boleh kenal mad asli dan kita boleh baca dengan panjang yang elok, dan dia akan memudahkan kita untuk mengenal dan mengingat mad-mad yang lain. Sebab dia semuanya bermula daripada mad asli, dia jadi mad far'i, mad cawangan ataupun cabangan, ataupun kita sebut pecahan daripada situ. Hari itu kita lihat dekat sini, alif yang saya sebutkan kat sini ada alif yang kosong,
Mad asli tu alif kosong. Yukhadi'una Allah, bawah ni ada alif kosong. Wa ma yakhda'una, ma dia tu alif kosong, sebelumnya baris atas. Wa ma yash'urun, yang itu alif kosong, sebelumnya berbaris atas. Kemudian ada kalimah apa tu? Fazadahumullah. Yang terakhir bawah tu alif kosong. Begitu juga kalau waw, sama juga. Begitu juga kalau ya. Kita tengok semua mi, ki, li, semuanya ya kosong, sebelumnya baris bawah. Dan begitu juga waw, yang kosong, sebelumnya baris bawah. Baik, kita tengok hari itu sedikit pada surah Al-Fatihah. Yang mana kita lihat pada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga, dua harakat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi kita nampak alif kosong. Alif ni mungkin tak sama macam alif yang tadi. Alif yang tadi dia kelihatan nampak bentuk alifnya besar. Semua 5 daripadanya, melainkan yukhadi'una, ada alif kecil kat sebelah kanan bawah tu. Begitu juga termasuk kita kira juga sebagai mad asli bila ada alif-alif kecil. Macam kalimah Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tak ada mim alif nun, dia mim nun. Cuma dia panjang kerana ada alif kecil tu. Orang dulu-dulu kalau ngaji dia panggil apa? Saya dulu dipanggil disebut patas. Pernah dengar? Patas. Patas. Mim, dia kata patas. Kalau dulu, dia sebut apa? Panggil apa? Tak pernah dengar, first time dengar Ustaz. Oh, first time dengar. Dia sebut patas. Patas. Saya dulu dia belajar patas. Mim patas, kata dia. Patas tu tak tahulah. Mungkin baris atas ke. Saya pun patah juga Ustaz. Patas mungkin kat kita. Atas tu patah. Oh, mungkin Fatahah kot. Mungkin patah. fatah Atas lah. campur atas jadi patas agaknya lah. Agaknya lah. Oh, sama juga jumpa agaknya kita satu tempat ngaji dulu agaknya. Mungkin agaknya kita satu tempat ngaji dulu. Tapi istilah orang dululah maknanya. Tapi dari segi nama sebenarnya alifun saghiratun. Alifun saghiratun ataupun alif saghirah. Bolehlah alif kecil. Alif kecil tu dia tak termasuk dalam huruf Al-Quran. Jadi kalau saya tulis Quran, katalah saya nak menulis Quran versi saya sendiri, saya tak tulis alif tu tak berdosa. Ar-Rahmanir-Rahim tu, ma tu, saya tulis mim nun terus. Saya tidak dikira sebagai menghilangkan huruf Quran. Sebab alif kecil tu dia tak dikira huruf Quran. Habis dia dikira apa? Dia dikira sebagai penandaan Quran. Tanda. Jadi macam baris atas juga. Ar-Rahmani, ada baris atas tu kan? Itu pun dikira sebagai bukan huruf Quran. Jadi kalau saya tulis tanpa baris atas, masih tidak dikira sebagai tulisan yang salah. Masih tidak dikira. Dikira sebagai, tapi yang namanya tulisan Al-Quran, huruf Al-Quran ataupun rasmul Quran, resam Al-Quran tu yang mana? Yang tu lah. Alif, betul. Lam, betul. Ra, betul. Ha, betul. Mim, betul. Nun. Itu. Nun tanpa titik. Titik tu kalau tak ditulis, tak berdosa. Sebab yang dia punya huruf dia yang sebenarnya yang tu. Tapi kita dah biasa kenal huruf nun ada satu titik, maka kita pun tulislah nun satu titik. Asal dulu Quran masa ditulis, nun dia tak ada titik. Nun dia memang tak ada titik. Tak ada titik tapi bacanya betul lah. Itulah. Sebab dia yang menulis adalah orang Arab yang faham bahasa Arab. Lalu tanpa titik pun mereka boleh baca dengan betul lah. Kenal huruf tu. Jadi tanpa baris, tanpa titik. Dan alif dia, alif yang ketika zaman Nabi ditulis, tak macam alif yang kita jumpa, yang kita bincang minggu lepas tu. Yang ni yang ada apa? Yang ni. Yang alif dia ada hamzah kat bawah lah. Ada alif sad kecil kat atas lah.
Ada alif yang bulat sengit lah, tengah-tengah dia kosong. Ada alif atas dia ada macam tanda panjang, tanda mat lah. Ada alif yang kadang hamzah ke atas pula. Ada alif yang kosong pula. Pada zaman Nabi, Quran yang ditulis tu, alif dia semua sama je. Semua alif je. Tak ada hamzah atas, hamzah bawah. Sad kecil atas, tak ada. Itu semua dalam kategori penandaan Quran tu. Jadi kalau kita jumpa satu Quran lah, contohlah kata kita jumpa Quran tu dia tak ada baris. Kita tak kata Quran ni salah cetak. Kalau ataupun kita tak, bukan tak salah cetak. Kita tak kata Quran ni bukan Quran. Kita tak kata bukan Quran. Dia masih Quran, ayat Quran. Cuma dia tak ada baris saja. Ataupun dia tak ada titik saja. Kita tak kata, ini bukan ayat Quran ni. Ini salah ni. Kita tak kata salah. Sebab selagi mana dia masih lagi huruf-hurufnya Al-Quran, maka dia ayat Quran lah. Cuma yang sekarang kita jumpa dah ada titik, dah ada baris. Baik. Sekarang kita tengok contoh selanjutnya. Ini huruf alif. Ini ada alif yang besar. Alif yang asal. Iyyaka, alif. Wa iyyaka, alif. Ihdina, alif. Yang ni bukan alif saghirah. Yang ni kita sebut alif lah. Kemudian ada pula huruf ya. As-siratal mustaqima. Ya. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Asalnya mat asli. Tapi Ustaz, itu kan nama dia mat apa tu kalau hujung ayat ni? Hujung bacaan? Ma'arid disukun. Arid dulu. Mat arid lis-sukun. Mat arid lis-sukun. Kenapa nama dia mat? Sebab kita baca panjang. Kenapa nama dia arid? Arid maknanya mat yang baru datang. Maknanya asalnya dia mat asli tu. As-siratal mustaqima itu mat asli, bukan mat arid. Tapi bila kita buat keputusan untuk berhenti dekat mustaqim, baru datang satu mat baru. Nama dia mat apa Ustaz? Mat datang. Mat datang. Oh, nama dia mat datang. Nama dia mat datang. D-A-T-A-N-G. Mat baru datang. Dalam bahasa Arab, mat baru datang, nama dia arid. Bahasa Arab dia arid. Oleh kerana kita sebut Arab, kita tak perasan makna dia mat baru datang. Mat baru datang, kenapa dia baru datang Ustaz? Minyak kereta dia habis ke? Bukan. Sebab dia tak ada duit ke, lambat sampai? Bukan. Dia baru datang sebab baru saja dimatikan mim. Lis sukun. Kerana mensukunkan mim tu. Jadi nama dia mat baru datang sebab kita sukunkan itu. Huruf selepas dia. Jadi lepas ni kalau saya tanya, mustaqim. Saya nak wakaf. Mat apa tu? Mat baru datang Ustaz. Sebab mati kat ujung. Siapa yang cakap gitu maknanya, dia jawab mat arid li sukun lah tu. Cuma dia sebut bahasa Melayu. Cuma dia sebut bahasa Melayu. Cuma kita taklah terjemahkan macam tu. Tapi kalau kita terjemahkan begitu, dia membantu kita memaham dengan lebih cepat. Itu saja. Tapi tetap kita kekalkan istilah dia, mat arid lis sukun. Macam itulah. Jadi kemudian jumpa pula kalimah siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya tak akan sebut mat arid li sukun sebab saya sedang baca wasal. Saya sedang baca terus. Tapi kalau katalah saya baca siratal ladzin. Ketika itu nama dia apa? Ma'arid disukun sebab Ustaz wakafkan. Sebab saya wakafkan. Bila saya wakafkan, kerana saya matikan, maka dia jadi mat baru datang. Akhirnya tempat tu jadinya mat arid li sukun. Jadi mat arid li sukun bukan mat yang terdapat pada hujung ayat, tapi hujung bacaan. Bila kita jadikan dia di hujung bacaan, dia tengah ayat ke, dia hujung ayat ke, tak kira mana-mana, maka kita panggil dia mat arid li sukun.
Tapi kalau saya hujung ayat tapi saya tak jadikan hujung bacaan. Dia hujung ayat tapi saya tak jadikan hujung bacaan saya. Contoh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mustaqima sirata. Mustaqima tu dia hujung ayat. Tapi saya tak jadikan dia hujung bacaan saya. Maka ketika itu adakah dia tu mengikut hukum mad arid lisukun? Jadi jawapan dia, kita oleh kerana kita tak sukunkan dia, maka tak adalah mad yang baru datang. Jadi kalau mad baru datang tak ada, dia akan kembali kepada mad yang asal. Namanya mad asli. Wow, Ustaz, banyak betul mamat yang datang. Ini nak cerita mamat datang, mamat datang, mamat tak datang ni. Jadi, ini saya tak ajar hukum tajwid, nama dia panjang mana tau. Tapi saya nak cerita sembang apa yang berlaku ketika kita baca. Boleh? Maknanya kita, oh dia gini, lepas tu dia jadi gini, lepas tu jadi gini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Kiranya hari ni tak bukan mengaji kan? Memang bukan mengaji hari ni, Selasa. Yelah, okey. Masya Allah. Kenapa Mak Jah dah tertulis nama? Tak, Mak Jah ingat kan? Ustaz ada program baru pula ngaji lagi ke? Oh, bukan. Hari ni okey. kita nak cerita di sebalik okey. yang kita ngaji-ngaji tu. Apa cerita yelah. dia? Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Hebatlah Mak Jah. Bersedia setiap masa ni. Allahu Akbar. Baik. Mudah-mudahan Allah berkati insyaAllah. Baik. Sekarang ni ya. Cerita ya. Sekarang kita cerita lain pula. Kita cerita wow. Wow ada yang saya bulatkan kat bawah tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Maghdub. Bila wakaf, jadilah dia mad baru datang kerana sukun. Mad baru datang kerana mati. Kalau saya berhentilah. Tapi kat situ janganlah kita berhenti. Tapi saya nak cerita ni kalau berhenti kat situ. Tapi oleh kerana saya tak berhenti, maka dia kekal sebagaimana asal dia. Asal dia apa? Waw kosong sebelumnya baris depan. Waw kosong sebelumnya baris depan, maka kita panggil dia mad asli. Baik. Seterusnya, kita nak tengok daripada situ, maka terbentuklah mad asli digabungkan antara huruf dengan huruf alif tadi. Maka kita pun belajar fa, ta, ma, ja, la, ba, na, sa, ba. Kita pun belajar satu-satu sebut. Lepas tu kita belajar huruf iya pula. Fi, ti, mi, ji. Tu salah tu, bukan ja tu. Ji, li, bi, ni, si, bi. Kemudian kita belajar pula fu, tu, mu, ju, lu, bu, nu, su, bu. Lepas dah kenal yang namanya mad asli ni, barulah kita bergerak kepada melihat beberapa contoh ayat Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Baik, kita lihat contoh yang ada. Sekarang ni kita lihat contoh mad asli asas. Kita dah tengok tadi. Ada kalimah istawqada na tu dua harakat. Ma haulahu dua harakat. Walaupun orang tahu nama dia mad asli, walaupun orang tahu panjang dia dua harakat, dia yang pertama tahu nama dia, yang kedua tahu berapa panjang dia, yang ketiga ialah praktikkannya dengan betul. Contoh ada orang dia kata dia awak kenal ini hukum dia apa? Tahu. Idgham ma'al ghunnah. Bagus. Idgham ma'al ghunnah macam mana cara bacaan dia? Mesti dengung selama dua harakat. Bagus. Sekali kita kata, bacalah. May ya'mal dia guna ya je. Dia guna ya, may ya'mal, may tu dia tak may
dia tak ada dengung. Dia kata tadi ada dengung. Akhirnya dia baca wa may ya'mal wa may itu maknanya dia guna huruf iyah, lidah saja, tapi tak ada gunnah, dengung tak ada. Jadi maknanya dia kenal tak huruf hukum dia? Kenal. Idgham ma'al gunnah. Dia tahu tak cara bacaan dia? Tahu. Iaitu dengungkan dua harakat. Bacaan tu masukkan huruf ya kepada huruf nun mati kepada huruf ya dan bacaannya dengung. Tapi bila buat, rupanya dia masuk idgham tapi tanpa dengung. Miwa, miwal, dia pakai mulut saja, huruf waw. Dia tak miwal, miwahid, dia tak ada dengung. Zulumatun wa ra'dun wa barq. Jadi dengung. Jadi rupanya dia tahu nama, tahu cara, tahu praktikkan. Tahu nama, tahu cara, tahu buat. Tahu makna, tahu nama, tahu cara, tahu buat. Tapi kalau ada orang tahu buat, dia tahu. Bila kita suruh dia baca betul. Dia baca cantik. Wa man ya'mal. Dia baca baik. Tapi tanya dia, ni mat apa? Dia kata, ini bukan mat. Okeylah. Kalau bukan mat, bagus. Sekarang, itu hukum tajwid dia, nama dia apa? Kata, alamak. Tak ingatlah kata dia. Dia tak ingat. Dia tak ingat. Jadi bila dia tak ingat, tapi kita kata macam mana cara baca dia? Dia tak reti nak explain, mestilah masukkanlah dengan dengung dua harakat. Dia tak reti. Tapi bila kita tanya macam mana cara baca dia? Macam tadi itulah saya baca. Ialah macam mana cara dia? Dia terus buat, demo, terus buat. Wa man ya'mal. Maknanya orang yang macam ni, dia tahu buat, cuma dia tak tahu sebut cara dia macam mana dan dia tak tahu nama. Orang yang macam ni dikira sudah menyempurnakan kewajipan. Sebab yang wajib ialah baca dengan betul. Yang wajib ialah belajar dan kemudian baca dengan betul. Kalau dia, ada orang memang dia tak ingat. Saya pernah jumpa sebab arwah nenek saya pernah ajar satu orang. Ada arwah dah ajar tu. Dah meninggal dah. Dia tu berapa kali datang rumah nenek saya ajar. Salah benda yang sama juga. Tak ingat nama. Tapi kalau disuruh baca, banyak tempat dia baca bagus. Jadi maknanya nenek saya pun lepas tu dah tak ada tanya sangat. Tapi dia tahu macam mana nak baca. Ni saya tahu aja. Ni baca dia gini kan? Baca gini. Dia tak ingat nama. Tapi bila dia baca bagus. Kalau macam tu, kalau kemampuan orang sampai ke tahap itu semampu yang dia boleh, tak apalah. Yang penting dia boleh baca, dia suka baca, dan dia perbaiki kualiti bacaan dia. Itu yang Gema Nur Iman ni buat tahsin tu. Sebab pada masa yang sama kita tahu hukum tajwid tu, kaedah dia, dan cara baca terus. Macam mana praktikal dia. Cuma hari ni saya nak cerita gambaran apa yang berlakulah ketika kita belajar perkara-perkara tersebut. Baik, kita tengok seterusnya. Kemudian, kita tengok contoh, tadi contoh alif, ini contoh ya. Dan kemudian yang ketiga, kita tengok contoh waw. Zahab, tengok baris yang kedua. Zahaballahu binurihim. Kemudian وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Ini pun sama juga. Asalnya mad asli. Kalau kita tanya yubsiruna, mad apa tu? Mad asli. Tapi kalau wakaf, kalau kita wakaf, kita berhenti, maka nun jadi sukun mati. Bila nun jadi sukun, maka ru itu jadilah yang namanya mad mendatang kerana sukun selepasnya. Jadi maknanya mad asli ni kalau jumpa sukun, kita kena berikan perhatian. Mad asli jumpa sukun. Baik ya? Okey. Sekarang kita tengok seterusnya. Sekarang yang kita jumpa, mushaf Quran kita ni, dah ada titik, dah ada baris. Dah ada titik, dah ada baris. Dulu, yang saya sebut tadi tu, pada zaman Nabi SAW, ketika mana sahabat Nabi menulis Quran, keadaan dia seumpama seperti ini.
Tengok baris yang atas sekali, yang ada arrow warna merah. Agak-agak kalau kita dapat Quran yang macam tu apa kita baca agak ya. Agak-agak apa kita baca ni. Mim, lepas tu ada rumah. Rumah dia pula tu kita sebut rumah lah. Rumah dia tu nak kata rumah ba pun boleh, rumah ta pun boleh, rumah ya pun boleh. Sebelum nak cerita baris, masalahnya huruf pun tak tahu nak sebut huruf apa ni. Macam tu lah dulu ditulis. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma tu ke fa tu boleh mungkin jadi huruf qaf. Antara dua lah, fa dengan qaf. Kemudian adaat, buat tu boleh jadi mungkin jadi huruf sad. Mana kita tahu. Kemudian at tu mungkin boleh jadi huruf as. Mungkin jadi huruf sa, mungkin jadi huruf ba, ab. Mana kita tahu. Ma haulahu boleh jadi ma jaulahu, huruf jim. Ataupun jadi huruf kha, ma khaulahu, walaupun tak ada makna jaulahu tu tak ada makna. Tapi maknanya orang boleh tertukar dari segi huruf. Termasuk juga dari segi baris. Jadi kita sebenarnya dulu asal jadi huruf-huruf dengan baris-baris ni, ada seorang ulama di zaman dulu, dia diminta untuk meletakkan baris pada huruf Al-Quran. Pada mulanya beliau enggan. Ini selepas zaman sahabat, selepas zaman tabi'in. Jadi bila diminta letak baris, punca dia sebab dah ramai orang yang bukan Arab itu masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia baca Quran, dia belajar, sekali dia baca baris salah-salah. Bila dia baca baris salah-salah, jadi dia tak ada rujukan. Nak rujuk kat mana? Dia dapat baca tu sebab dia belajar Quran. Dia belajar secara talaki. Tapi dia punya otak tak berapa ingat kuat. Dia punya otak dia tak berapa tepat mengingat. Jadi bila dia dah hafal, guru dia betul, sampai kat dia baca dah tersalah-salah baris. Jadi generasi ulama pada zaman tu dia kata, orang dah salah baca Quran ni, baris dah salah-salah. Kita perlu ni buat sesuatu. Quran ni mesti dia letakkan baris ni. Supaya nak menunjukkan dia tu dibaca A, baris atas, dibaca I, baris bawah, U, baris depan. Nak kena buat tanda-tanda dia. Jadi adalah seorang tokoh ulama yang diminta buat begitu. Awalnya dia tak nak. Awalnya dia kata tak boleh lah Quran ni kita conteng-conteng ataupun kita tulis-tulis ataupun kita tambah-tambah benda yang bukan daripada Quran. Kita nak kekalkan dia punya keaslian dia, huruf Quran saja. Tapi bila dia sendiri terdengar, lalu orang-orang soleh yang ketika itu tengok ulama ni dia belum nak buat, tak terbuka hati nak buat, lalu dia bawa beberapa orang yang tersalah-tersalah baca ni, baca Quran di depan orang tu. Bila dia dah baca, dia dengar, alamak, betul lah ni salah besar lah. Akhirnya mereka buat istikharah, mereka fikirkan kebaikan di sebalik perkara tersebut. Akhirnya mereka buat keputusan untuk meletakkan tanda kepada Al-Quran yang menunjukkan baris. Baris atas macam mana, baris bawah. Termasuk huruf-hurufnya diletakkan titik-titik dan pembezaan. Dan akhirnya berlakulah proses perubahan sikit demi sikit. Tapi huruf Quran dikekalkan. Kerana huruf Quran tak boleh digugurkan. Huruf Quran tak boleh dikurangkan. Huruf Quran tak boleh dihilangkan. Jadi kekal, huruf Quran tetap kekal. Itulah yang namanya Quran ni. Allah tentukan Al-Quran tu sebagai mukjizat yang kekal. Sampailah nanti ke hari kiamat. Baik ini contoh. Baik, seterusnya kita lihat bawah lagi. Jadi anggaran ilmu tajwid itu serta hukum tajwid ialah kita nak menyampaikan dengan sedalamnya kesempurnaan tiap-tiap sebutan dari ayat Quran. Itu kita punya target. Target kita apa? Masa kita belajar ilmu tajwid ni, kita belajar tahsin ke apa, target kita apa? Kita nak sampaikan kemampuan kita tu sedalam yang mampu kesempurnaan tiap-tiap sebutan dari ayat Quran. Saya pun dalam proses juga. Sebutan saya bukan 100% betul. Baik
Jadi para ulama menyatakan yang hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Maknanya kena ada dalam masyarakat kita yang belajar ni mat asli, ni mat apa mesti ada. Hukum dia fardu kifayah. Mesti ada sekumpulan yang belajar. Tetapi saya letak warna merah. Tetapi mengamalkan ilmu tajwid ketika baca Quran. Yang saya kata tadi tu, dia baca betul. Ya'mal, masa mengamalkan, masa buat tu, masa baca tu, dia baca ilmu tajwid, baca secara bertajwid tu, hukum dia apa tu? Hukum dia apa? Fardu ain. Maknanya wajib. Fardu ain. Fardu ain. Pandai belajar kalau tak pandai. Betul. Jadi kalau kita tak ingat hukum hakam tak apa, bila kita dengar kita boleh baca sama seperti mana bacaan yang betul dibacakan. Okeylah. Maknanya alhamdulillah kita dapat selesaikan tanggungjawab kita. Jadi itulah contohnya untuk kita faham kenapa kita belajar tahsin ni ustaz. Kenapa kita belajar tajwid? Sebenarnya kita nak melaksanakan kewajipan sebenarnya. Menunaikan kewajipan. Baik, seterusnya kita tengok. Contoh. Contoh-contoh hukum tajwid yang ada dalam Quran. Basic untuk kita akan jumpa selalu. Antaranya hukum mim dan nun bertanda sabdu ataupun bersabdu ataupun ada tasydid. Hukum mim nun bersabdu juga dikenal dengan nama wajibul gunnah. Maknanya wajib dengung. Wajib maknanya wajib. Al-gunnah maknanya dengung. Maka jelaslah yang mana bacaan kedua-duanya adalah didengungkan. Hukum ini jatuh kepada setiap huruf mim dan huruf nun yang mempunyai tanda sabdu. Saya panggil sabdu. Ataupun kita sebut tasydid. Antara contoh dia yang surah yang biasa kita baca, surah An-Nas. An-Nas. Ujung dia sekali ayat dia apa? Minal jinnati wan nas. Maka kat situ ada cerita dengung. Nun mati dengan mim mati ni asas kepada mesti didengungkan. Jadi perhatian pertama kita kepada dua yang namanya nun mati pula. Nun sabdu, nun tasydid dengan mim tasydid. Nun tasydid dengan mim tasydid. Ini benda basic asas kita jumpa. Baik, kemudian kita nak laju-laju sikit ni. Contoh dekat sini. Ada tak tempat yang nun mati nun sabdu, mim sabdu? Kita tengok baris yang pertama. Ada tak mim sabdu atau nun sabdu tasydid? Kita sebut wajibul gunnah. Ada kan? Falamma, betul. Satu. Kemudian yang kedua kita jumpa tak? Yang mim sabdu, nun sabdu. Ada summun. Kita jumpa kan? Kalimah dia ni. Summun. Kita jumpa. Kemudian baris yang ketiga. Au kasayyibim mina. Walaupun dekat situ tanwin jumpa mim. Dia sebenarnya apa tu? Idgham ma'al gunnah. Tapi kita tackle dulu. Tengok bentuk saja dulu. Bentuk dia ada mim sabdu, dengung. Nun sabdu, dengung. Macam tu lah. Baris yang keempat. Fi adhanihim mina. Baris yang keempat. Walaupun kat situ sebenarnya cerita dia idgham mithlain syafawi, mim mati jumpa mim, kita faham. Adapun kita sebut idgham kamil sebab mim mati jumpa mim, kita faham. Tapi kita nak cari tanda saja, bentuk saja. Jadi kalau kita ada mengajar orang mengaji, sebelum kita terjun kepada hukum tajwid yang detail-detail, kenapa idgham mithlain syafawi lah. Ada orang bila kita sebut ini nama dia wajibul gunnah. Dia sangat tak bersetuju. Kata dia itu bukan wajibul gunnah. Itu adalah idgham mithlain syafawi. Sebab mim mati jumpa mim. Bukan wajibul gunnah. Bukan macam tu. Sebenarnya asalnya nama dia wajibul gunnah pun bukan. Idgham mithlain syafawi pun bukan. Idgham kamil pun bukan. Apa nama pun bukan asal dia.
Asalnya apa? Asal. Sebelum nama dia wajibul gunnah, nama dia apa? Sebelum ulama bagi nama dia idgham mithlain syafawi, nama dia apa? Jawapan dia tak ada. Wajib dengung. Wajib Kan? dengung baca. Sampai situ dengung aja. Tak ada nama apa pun. Dulu ajar ayat kata dengung lah sampai situ. Sampai situ dengung. Macam tu lah. Masa Nabi baca, Nabi tak kata nama dia wajibul gunnah. Jadi kalau ada orang dia sangat excited, dia kata ni bukan. Kita kata, iya betul. Dari segi nama dia yang ketepatan dia, dinamakan wajibul gunnah kerana mim sabdu. Dinamakan dia itu idgham ikhfa, apa kita sebut? Idgham mithlain syafawi tu kerana dia ada mim mati jumpa mim. Kerana asbab tu disusun oleh ulama dari segi bentuk. Yang penting dia baca ada dengung, cara bacanya betul, makhrajnya betul, barisnya betul. Jawapan dia betul. Tapi kalau dia mahir, dia tahu ini sebab apa, wajibul gunnah, ini apa-apa. Kalau dia mahir, bagus. Lagi bagus. Jadi asal kepada semua nama. Mat asli, siapa bagi nama mat asli? Ulama yang bagi nama. Rasulullah tak bagi nama. Tapi Nabi ketika membaca, semuanya begitulah dibaca dengan mat asli yang panjang seperti mana kita baca tu, yang kita belajar dari sanad bersambung sampai Rasulullah. Cuma Nabi tak bagi nama. Kalau ada orang tak tahu, dia kata saya tak pernah dengar mat asli ke mat orang asli ke mat orang bandar, dia tak pernah dengar. Tapi masa dia baca, betul belaka. Betul lah dia baca. Cuma oleh kerana kita ni memerlukan kepada alat untuk memahami sesuatu, maka kita kenalah belajar hukum tajwid supaya kita kenal yang mana satu mat asli, apa sebabnya, bagaimana bentuknya dan cara membaca. Macam tu je. Jadi kalau kita tengok kemampuan orang tu, kalau kemampuan orang tu tinggi, kita beri yang tinggi. Kalau kemampuan orang tu lebih baik daripada kita, kita hantar dia kepada orang yang lebih alim dari kita. Kalau kemampuan orang tu rendah, kita beri yang sesuai dengan kemampuan dia, janji dia dapat baca betul. Kalau kita tengok orang tu kemampuan dia langsung susah nak baca, susah nak belajar, maka kita bagi dia seringan mungkin, yang penting kenal huruf, tahu baris. Kenal huruf, tahu baris. Walaupun panjang pendek belum cukup baik. Jadi kemampuan orang berbeza-beza, tahap berbeza-beza. Jadi yang penting dia meningkat. Baik. Kat sini ada tak siapa-siapa ada kenal mu'allaf? Ada kawan-kawan mu'allaf? Tak ada Kalau ada kawan-kawan mu'allaf. Ada? Saya ada seorang daripada kelas bahasa Arab Al-Quran. Masya Allah, dia memang mujahadah betul. Dia sekarang dalam teaching assistant untuk belajar untuk mengajar bahasa Arab Al-Quran tu. Tapi dia sendiri mengaku dia tengah perbaiki lagi makhraj. Tapi semalam dia dah berapa lama masuk Islam? Sekarang umur dia 44, dalam 20 tahun kot. Tapi itulah dia baru jumpa belajar Al-Quran ni. Memang menangis-nangis lah dia cerita. Saya respect betul. Bangsa apa dia? Bahasa Cina Sabah. Bangsa Cina Sabah Ya. Cakap dia biasa malam dia ada lapang tak? Sekarang ni memang kita orang sibuk dengan tu lah, bahasa Arab Al-Quran tu kelas, sebab tengah duk jadi teaching assistant kan, tengah duk training. Baik. Nanti bagi tahu dia kalau dia ketua, kalau 20 tahun masuk Islam, rasanya kalau umurnya 20 tahun, saya agak-agak dia masih barulah masuk Islam. Ya, dan dia tak terdedah dengan Islam tu dari awal. Maknanya baru lately ni, baru dia jumpa cabang-cabang belajar Al-Quran ni. Baik. Kalau dia ke lapangan, beritahu dia segera pukul 6 suku ni. Saya ada kelas khusus dengan mu'allaf selama sebulan ni, ada 10 kali kelas lepas Isyak khusus. Dan kita tengah kumpulkan, sekarang ni ada yang menyertai tapi secara online, tertutup kelas dia. Tapi sekarang ni baru ada 193 orang malam ni start. Okay. Kalau dia 10 siri ni khas rukun iman saja. Mu'allaf dalam tu ada Sabah, ada Iban, ada Kadazan, ada Bidayuh, ada dari Amerika yang baru American baru belajar bahasa Melayu dan dia nak ikuti. Malam ni pun dia ada. Ada yang baru masuk Islam 2 hari lepas. Ada yang tengah nak masuk Islam, tengah fikir. Jadi kita terus suruh datang kelas ni.
Jadi kalau dia ada, nanti mesej saya WhatsApp segera, saya paskan nombor kawan saya yang mengurus tu, cepat-cepat register sebab malam ni pukul 9 suku kita akan start. InsyaAllah saya cuba sampaikan. Mudah-mudahan. Lagi satu dia tengah muda, dia tengah kuat ingatan dan faham cepat, lagi bagus. InsyaAllah. Baik. Baik, kita teruskan. Kita tengok kat sini. Ustaz, Ya saya. Ada nak tanya apa-apa? tak, kelas tu buka mu'alaf pun boleh kan? Yang jaringan, pertubuhan jaringan harmoni tu kan? Jaringan harmoni, betul. Bukan mu'alaf tahu pun ya? boleh. Ya tahu, Bukan insyaAllah. mualaf pun memang boleh juga. Tapi nanti bahasa saya, bahasa macam orang baru masuk. Maknanya bahasa apa? Mudah lah. Saya tak cerita. Betul Saya lah. kurangkan keluarkan istilah yang tak orang yang dah biasa takut rasa macam boring pula. Tapi boleh jadi open je untuk semua. Boleh. Dalam tu tenaga betul. pengajar pun ada. Betul. Itulah cerita dia. Assalamualaikum Ustaz. Boleh nak tanya Waalaikumsalam. Ustaz? Ya, boleh tanya. Nak tanya apa? Maaf Ustaz. Maaf ini serbu maaf nih Ustaz. Ya, Ustaz, silakan. perbedaan antara Al-Quran dengan kitab kuning atau kitab gundul itu apakah ada perbedaan Ustaz? Kitab gundul tahu dari mana? Begini Ustaz. Anak saya kan di pesantren, di pondok pesantren. Saya arahkan pertamanya itu beliau untuk mengambil mengambil Al-Quran gitu kan. Ya. Dan begitu beliau masuk 2 bulan, beliau bilang ngambil kitab Al-Quran. Begitu beliau setelah mau ke jenjang Al-Quran, beliau ternyata mengambil kitab kuning Ustadz. Iya. Dan saya bilang sama beliau, apakah kamu mampu? Saya bilang gitu. Jadi maaf antara kitab Al-Quran dengan kitab kuning, insya Allah permudahan dengan hafalan. Hafalan itu lebih mudah dengan Al-Quran, saya gituin. Iya. Sedangkan kitab kuning itu kita benar-benar harus fasih dalam bacaan, fasih dalam artiannya, di mana kita harus bisa mengartikannya, saya gituin. Benar. Dan masya Allah saya bilang enggak mah, saya ambil kitab kuning. Nah, jadi begini Ustadz, banyak para ulama menyarankan saya untuk dia mengambil Al-Quran, tapi sedangkan anak ini memilih kitab kuning gitu Ustadz. Apakah faidahnya itu sama gitu Ustadz? Iya, soalan yang baik. Pesantren di mana anaknya itu? Di Indonesia, di Bandar Lampung. Maaf Ustadz, saya hanya seorang ibaratnya janda. Saya hidup hanya untuk anak-anak. Sampean di mana? Saya di Jakarta Ustadz, kerja sebagai merawat orang tua yang udah lanjut Masya usia. Allah. Sekarang di Jakarta, ikutin sama kami di sini. Ya. Ikutin juga ya? Alhamdulillah saya udah 1 tahun ikut grup ini. Walaupun di sela-sela kerja saya sempat saya masuk, kalau malam saya nggak masuk gitu. Karena saya kan cari waktu, saya bekerja dengan orang yang beda agama. Jadi ya Masya Allah, Allah kasih izin, Allah kasih ridho, saya bisa curi-curi waktu ikut kajian. Hanya dengan ini saya menambah ilmu. Sedangkan saya kan nggak ada bisa keluar untuk ikut kajian. Hanya dengan online lah saya bisa menambah ilmu saya, menambah keimanan saya di saat saya terpuruk, dihina, dicaci dengan cadar yang saya pakai. Insya Allah, Allah itu selalu ada dengan saya. Itu aja. Baik, jadi nanti saya berikan penjelasan nanti. Iya Ustaz. Makasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, persoalannya ditanya, kadang-kadang ada sebahagian pondok, sebahagian madrasah. Tadi ibu yang bertanya tadi, enggak apa-apa ya kalau saya ngomongnya bahasa Melayu. Tidak persis seperti sahabat Ustaz, dari Jakarta. Justru saya senang, cuma saya nggak bisa mengucapkan, bisa tahu artinya. Bisa dipahamin ya? Iya, bisa Ustaz. Baik. Jadi ceritanya tadi, sebahagian kadang madrasah pondok, dia bagi pilihan kepada anak nak ambil jurusan Quran ke nak ambil pembelajaran kitab. Sebahagian madrasah tabligh, mubaligh dekat Malaysia, khususnya kat Johor, kadang-kadang dia panggil gini, awak anak nak ambil tahfiz ke nak ambil alim, kata dia. Jadi tahfiz maknanya dia fokus kepada belajar Quran, hafal Quran dan tentang kaitan Quran. Kemudian belajar alim, dia bukan tak belajar Quran, tapi dia tidak menekankan penghafalan 30 juzuk secara target yang besar dan cepat dan fokus. Tapi dia akan belajar tentang kitab-kitab, macam mana belajar bahasa Arab, bercakap, menulis, mengarang, membariskan. Sebenarnya dua ni antara Quran dengan tahfiz dengan alim, Quran dengan kitab gondol, yang disebut gondol tu maknanya buku bahasa Arab tak ada baris, tak ada apa. Dua-dua ni sebenarnya benda yang satu.
Cuma untuk peringkat awal, dia bagi pengasingan. Pilih. Awak nak belajar yang ini dulu ke, nak belajar ini yang dulu? Baik. Kalau ada orang yang belajar kitab gondol, ataupun dia belajar alim, ataupun dia belajar bahasa Arab saja, dia tak ambil jurusan Quran, adakah maknanya nanti dia tak boleh baca Quran? Boleh. InsyaAllah dia boleh. Yang penting ketika belajar yang ini, tetap juga ada rutin mengaji, tetap juga belajar Quran. Kita yang tak belajar kitab gondol pun kalau belajar Quran pun pandai baca Quran. Apalagi yang belajar kitab gondol yang tak ada baris tu, insya-Allah dia boleh baca Quran. Tetapi untuk belajar Al-Quran bukan sekadar tahu bahasa Arab terus boleh baca Quran dengan baik. Tak mesti. Buktinya ramai orang Arab yang hari-hari cakap Arab, tetap juga kadang dia baca Quran habis hancur. Senang cerita, bahasa kasarnya hancur. Ataupun kita sebut bacaannya rosak. Kerana apa? Kerana Al-Quran adalah bahasa Arab. Tetapi dia ada perkara lain yang berkaitan dengan bahasa Arab sebab dia ada melibatkan mad, panjang pendek. Bercakap harian bahasa Arab tak perlu kepada panjang pendek 6 harakat, tak perlu. Dalam bahasa Arab, dia tidak menekankan sangat tentang baris untuk dimatikan dan diwakafkan dan putus nafas. Kita boleh cakap bahasa Arab panjang-panjang, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, berhenti balik pun tak ada masalah. Dalam Quran tak boleh. Kerana dalam satu ayat sampai dihabiskan perlu dengan satu nafas. Kerana itu aturan, sebab dia memang bacaan Quran kerana dia ada aturan. Jadi hal-hal yang macam tu sebagai tambahan. Jadi macam mana pula Ustaz kalau anak saya memilih Quran, tidak memilih belajar kitab gondol? Kalau dia pilih Al-Quran untuk peringkat awal, tapi akan datang dia akan belajar juga di sini, bagus. Tapi kalau semata-mata belajar baca Quran saja, hafal saja, tapi nanti dia tidak belajar sambung pelajaran dia ke sini, dia tidaklah berdosa, tapi saya kira-kira macam sayang. Sayang, sangat disayangkan sebab nanti bimbang dia jadi satu peringkat, dia boleh baca Quran dengan baik, tapi dia tak faham apa yang dia baca. Dia boleh baca Quran dengan suara yang bagus, tapi dia sendiri tak, orang yang tak boleh bercakap bahasa Arab langsung. Jadi maknanya dua-dua tu sebenarnya sama penting dan saling berkaitan. Cuma untuk tujuan pembelajaran sekolah diasingkan supaya pelajar ni fokus kat sini dulu, kemudian baru fokus di sini. Macam itulah. Jadi aturannya kalau kita nak menghantar anak, itu terserah kita apa yang kita rancangkan untuk perjalanan anak. Kalau pengalaman diri saya, ya dua-dua saya belajar. Dua-dua saya belajar untuk baca Quran, bacaan dengan begini baca, dan bahasa Arab pun saya belajar. Masaluhum contoh kat sini kan. Masaluhum, perumpamaan mereka, kamasali, seperti mana perumpamaan, allazi, orang, istauqada, yang telah menyalakan, nara, api, falamma adaat, ketika mana api itu sudah menyinari mereka dengan begitu terang, ma haulahu, menerangi sekitar mereka dengan seronok-seronok cahaya menerangi, zahaballahu, Allah menghilangkan binurihim, dengan cahaya yang menerangi tadi, wa tarakahum, dan Allah membiarkan mereka fi, dalam zulumatin, dalam kegelapan gelap gelita, la yubsirun, mereka langsung tak boleh nampak. Jadi Allah umpamakan orang ni, dia punya hilang punca, hilang hidayah, hilang panduan hidup ni macam orang yang tengah seronok terang, tiba-tiba blackout gelap, terus tak tahu nak jalan pergi mana, tak tahu nak pulang ke mana. Jadi bila dia belajar Quran, dia dapat baca ayat dengan baik dan bagus, kerana menunaikan hak Al-Quran tu mesti dibaca bertajwid yang kita sebut fardu ain tadi. Tapi dengan ditambah dia baca, belajar kitab gondol tadi, nanti dia jumpa ayat Quran yang tak ada baris. Kalau dia guna, orang yang belajar kitab gondol, dia akan ada kemampuan baca bahasa Arab tanpa baris, dia boleh letakkan baris. Tapi belum tentu dia jumpa Al-Quran, dia boleh tahu baris Al-Quran. Sebab dia tak hafal Al-Quran. Dan dia tak tahu. Dan mungkin dia silap-silap. Dan Quran pantang silap, tak boleh silap. Tapi kalau dia mahir, baca Quran, dia pernah hafal, kemudian dia pernah belajar juga bahasa Arab, dia dapat ayat yang tadi yang saya hilangkan baris tu, insya-Allah dia boleh baca dengan betul. Mana-mana ayat, mana-mana surah, mana-mana muka surat dari bismillah sampai minal jinnati wan nas, maka dia akan boleh baca dengan baik.
Dia tahu sebab ayatnya dia kenal, maknanya dia tahu, letak barisnya macam mana. Dia tahu. Jadi begitulah ringkasan dia punya cerita. Mudah-mudahan yang lain pun dapat gambaran lah kaitan dia dengan perkara tersebut. Baik ya. Baik, barakallahu fikum. Baik. Sebenarnya kita tengok sikit lagi. Jadi mad asli datanglah namanya mad far'i. Mad asli, mad far'i. Mad asli maknanya yang asal, mad far'i maknanya cabang. Kemudian mad asli ni setelah kita belajar tadi mad asli dia akan jumpa 3 benda. Yang pertama mad asli yang ini ma mimu ni dia mungkin akan jumpa hamzah. Dia ada 3 makhluk dia akan jumpa, dia akan jadi cabang. Mad asli kalau jumpa hamzah. Sebagai contoh, kalau kita tengok di sini mad asli jumpa hamzah. Contohnya kita tengok pada kalimah apa? Kita tengok kalimah adha'at. Ada tak mad asli dia? Ada. Iaitu apa? Buat alif mati di atas dha. Itu mad asli. Jumpa dia siapa? Jumpa hamzah. Bila mad asli jumpa hamzah, dia mesti ada isu baru. Dia mesti jadi far'i, cabang. Contohnya. Yang kedua, falamma. Ma tu mad asli. Kalau orang tanya saya, Ustaz, apa hukum falamma? Ma tu apa? Mad asli. Itu kan mad jaiz munfasil, Ustaz. Dia mad jaiz kalau dia sambung sebelah. Baru cerita dia mad jaiz. Kalau kita baca falamma saja, jawapan dia mad asli. Bukan mad jaiz. Dia mad jaiz bila dia mad asli jumpa hamzah. Ketika jumpa tu jumpa kat mana? Jumpa kat bus stand? Bukan. Jumpa dekat pasar? Bukan. Jumpa dalam sambungan bacaan. Falamma adha'at. Tu jumpalah tu. Oh, tu jumpa Ustaz. Tu jumpalah. Kalau awak baca berhenti tadi, falamma, itu tak jumpa. Itu dikira sebagai tak jumpa. Kenapa tak jumpa? Sebab awak berhenti. Jumpa tu diukur bukan pada kedudukan dia semata-mata. Tapi lebih kepada jumpa masa kita sambungkan bacaan, maknanya kita jumpakan dia. Istilah tajwid nanti apabila kita baca secara wasal. Tapi bila saya nak elakkan istilah, kita mengajar, budak yang baru belajar, nak ringankan pemahaman dia, kita kurangkanlah perkataan wasal, ini nanti waqaf, ini nanti idgham, ini nanti ghunnah, ini nanti apa. Untuk pemahaman peringkat pertama, kita kata jumpa. Jumpa kat mana Ustaz? Jumpa masa kita menyambung bacaan, maknanya dijumpalah. Kalau kita terberhenti bacaan, falamma, maknanya kita tak jumpakan ma dengan hamzah. Maknanya dia tak jumpa. Kalau tak jumpa, alif kosong sebelumnya baris atas, namanya mad asli. Selesai. Oh, jadi kalau kita wakaf, kita berhenti, kita akan baca 2 lah Ustaz. Ya, baca 2. Kenapa kita tak baca 4, 5 Ustaz? Itu kan mad jaiz. Awak tak jumpakan dia. Kalau awak nak panjang 4, 5, jumpakan dia. Ustaz, macam mana nak jumpakan dia? Pakai grup WhatsApp ke? Bukan. Sambungkan bacaan. Ketika itu kita jumpakan yang kita tengah baca ma tu dengan a. Oh, macam tu. Macam itulah cara nak faham dia. Okey tak? Faham tak cerita saya ni? Macam itulah. Jadi, maknanya kita nak cerita apa yang berlaku sebenarnya dalam bacaan kita. Itu maknanya santai-santai lah. Gitu. Baik. Contoh lain kita tengok. Kita nak tengok sikit lagi. Contoh yang kedua, apabila mad asli jumpa mati pula. Mad asli jumpa mati pula. Mad asli jumpa mati, sama ada dia mungkin jadi macam kita sebut tadi, mad arid disukun. Mati dia kat mana Ustaz? Mati dia baru datang. Nun tu kita matikan dia. Maka ada tak mad asli? Ada ru. Ada tak yang mati dia? Ada nun mati. Jadi mad asli kalau jumpa mati, mesti ada cerita baru. Cerita dia bukan orang asli lagi dah. Dia dah ada cerita. Ada cerita lain berkaitan dengan perkara tersebut. Contohnya kalau yang bukan bukan mad alif disukun, bukan yang mendatang, kita perhatikan kat sini dalam Quran ni ada satu ayat seperti ini. A ni
walaupun dia bentuknya bolehlah kita kata dia mad badal, tapi mad badal asas dia mad asli juga. Alif kosong sebelumnya berbaris atas kan. Alif kosong sebelumnya baris atas. Kita tak baca kita baca tu dua harakat mad asli. Jumpa mati. Jadi bila mad asli jumpa mati, mesti ada cerita. Cerita dia bukan asli lagi dah hilang keaslian dia. Maka kat sini barulah nama dia mad, lazim lah, lepas tu kalimi lah, lepas tu mukhaffaf lah. Tentang nama dia tu nanti cerita lain. Tapi kita tanam mad asli, kalau dia jumpa hamzah ada isu baru. Macam kat atas ni, mad asli jumpa hamzah ada isu baru. 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 Kalau mad asli jumpa mati, ada isu yang baru juga. Kita kata gitulah. Jadi senang nak faham itu. Dan yang ketiga, bila mad asli itu, dia jumpa pula dengan apa? Dia jumpa pula dengan tanda sabdu. Contohnya, biasalah kita pun jumpa, iaitu kalimah yang kita hari-hari baca dalam surah Al-Fatihah. Apa dia? Waladdallin. Ada tak mad asli kat sini? Ada tak mad asli kat situ? Kalau kita tengok, ada mad asli kan? Ada kan? Apa dia? Dod alif. Dod alif. Alifnya kosong, mati di atas ba. Tu mad asli. Jadi kalau orang tak tanya ba saja, maknanya mad asli. Cuma kita tak bolehlah baca ba saja. Sebab dia satu perkataan. Ada lam sebelah. Lam dia pula bertanda mati. Bila lam dia bertanda sabdu. Bila ada mad asli jumpa tanda sabdu, maknanya dia dah terkeluar daripada keaslian dia. Jadilah nanti ada nama baru. Nama dia, ulama bagi nama. Sebenarnya kalau kita tak nak bagi nama pun tak berdosa. Yang penting baca 6 harakat, lam dia masuk, ditekankan sedikit, kemudian baca dengan baik. Dah, selesai. Cuma ulama nak perkenalkan sebab dia dah terkeluar daripada keaslian dengan bentuk tertentu, maka kita panggil dia. Yang pertama, dia dibaca panjang, mad. Yang kedua, panjang dia adalah 6 harakat secara wajib, tak ada pilihan lain, lazim nama dia. Kemudian dia bentuknya kalimah, bukan huruf. Kalau huruf alif lam mim tu pakai huruf. Ni betul-betul kalimah, satu kalimah, kalimi. Oleh kerana dia tanda sabdu, dia berat. Kalau tanda mati, dia ringan. Sekarang dia berat. Maka berat dalam bahasa Arab, saqil, musaqqal, yang diberatkan. Datang nama mad lazim kalimi musaqqal. Kalau saya nak terjemah, mad kena baca panjang, dalam bentuknya kalimah, berat. Selesai. Berat sebab apa? Sebab ada sabdu. Kalimah sebab apa? Dia dalam perkataan, bukan dalam satu huruf, bukan isu huruf. Kenapa lazim? Sebab dia tak ada pilihan. Memang wajib baca 6. Kenapa mad? Sebab dia asalnya mad asli. Memang kena baca panjang. Jadi untuk begitu, untuk senang kita fahamkan dan kita pun juga akan menambah kemahiran kita. Ini bukan cerita belajar hukum tajwid, nak cerita gambaran apa yang berlaku ketika mana kita belajar tajwid. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita boleh ceritalah kalau kita siapa-siapa sini yang ada juga mengaji. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni kita boleh kita boleh terangkanlah, memudahkan. Kalau sebab dulu arwah guru saya pesan, dia kata aku ni ajar engkau ilmu tambahan ni apa semua supaya besok kalau engkau jumpa ada orang ngaji dia susah nak faham, jangan kau cakap dia tak reti ke dia salah. Sebenarnya engkau yang tak reti sampai dia jadi faham. Yang aku ngajar ni sebenarnya kalau engkau ngajar, orang yang jenis tak boleh ngaji pun kata dia akan boleh ngaji juga. Jadi engkau jangan nyalahkan orang dulu, engkau nyalahkan engkau yang tak cukup mahir, kata dia. Itu bahasa arwah guru saya lah. Sebab dia cakap dengan anak murid, dia engkau aku je lah. Dia marah kita ke apa, kita dengar saja. Tapi nisbah kita pula nak belajar, kita kenalah sungguh-sungguh. Begitulah. Wallahu ta'ala Maaf Ustaz, ya. Nanya nih Ustaz. Ya, silakan. Ini ada teman Ustaz, waktu itu beliau bilang bertanya,
Ya. Beliau ini nggak bisa baca Al-Quran gitu. Cuma beliau tuh ingin belajar karena usianya mungkin karena sudah 40 malu gitu kan. Ya. Jadi beliau itu maaf Ustaz, saya sarankan gini, coba deh cari Al-Quran yang ada terjemah Latinnya, saya bilang Iya. gitu. Iya. Insya Allah niatkan kita membaca Al-Quran karena Allah. Bacalah Latinnya, kalau nggak bisa Arabnya. Itu boleh nggak sih Ustadz? Kalau orangnya baru masuk Islam, bisa dibantu seperti itu. Beliau ini dibilang Islam sudah lama lah Sudah gitu. lama, Masya Allah. Cuma mungkin dulunya dia nggak ada inisiatif belajar. Dia sebenarnya mualaf, cuma mualafnya udah lama gitu ya Ustadz. Mungkin nggak ada kepikiran untuk belajar ngaji, cuma bisanya sholat. Dia sibuk bekerja dengan rumah tangganya, dan sekarang baru ada keinginan untuk belajar gitu. Jadi beliau mungkin malu untuk belajar dengan Ustadz, jadi mungkin beliau ingin membaca ibaratnya Latinnya bukan Arabnya. Itu bisa nggak Ustadz? Boleh nggak gitu? Kalau orang yang baru masuk Islam kerana mahu menunaikan kewajipan surah Al-Fatihah, kalau dia baca Latinnya, ya di peringkat awal boleh kita berikan kebenaran sementara. Hanya sementara. Tetapi kalau orang yang Muslim dari keluarga Muslim atau sudah lama masuk Islam, itu harus kita lorongkan, bawakan, halalkan kepada pembelajaran terus huruf bahasa Arabnya. Kerana kalau dibaca Latin, sebenarnya hak huruf yang dibaca itu tidak sempurna dengan mempelajari dari Latin. Hanya seperti sebutannya seakan serupa, tetapi enggak sama sebenarnya. Ya, Ustaz. Jadi dorongnya belajar. Kalau dia malu, hilangkan kemaluannya. Hilangkan kemaluan. Hilangkan rasa malu. Iya, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan. Terima kasih ikutin dari Jakarta. Sama-sama Ustaz. Mohon ridho halalnya akhirat dunia yang ilmunya Ustaz. Semoga menjadi ilmu iman bagi saya dan bisa saya amalkan untuk anak-anak saya Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nak tanya pasal yang tadi yang untuk mu'alaf tu kan? Ya, mu'alaf. Ya. Saya Chinese Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi dah lama dah. Alhamdulillah. 40 years lah. Tapi betul-betul belajar ni pun last 20 years lah. Itu pun yang bab-bab tajwid baca Quran ni memang macam Ustaz cakap tadi yang kejap-kejap lupa lah. Baru cakap dia lupa. Oh ya. Jadi saya nak join kelas tu. So tak tahu macam mana nak join. Okey, saya tulis di message ni nombor telefon 017-763-5697. Mempunyai nama dia saudara Razif Shah. Dia asalnya nama dia Berita Lapani, bangsa Iban. Asal nama dia Berita Lapani dan dia sekarang namanya Muhammad Razif Shah. 017-763-5697. Boleh WhatsApp dia segera sebelum maghrib ni. Nanti insyaAllah dia akan respon, dikumpulkan. Dan insyaAllah dapat ikuti nanti malam ini insyaAllah. Dan kalau boleh konsisten kita buat Selasa, Rabu sebanyak 10 kali insyaAllah. Baik, jazakumullah. Terima kasih atas respon. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah dan terima kasih kepada semua yang memberikan komitmen dan perhatian. Mudah-mudahan Allah tambah ilmu dan kefahaman kita. Jazakumullah. Terima kasih. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kuliah asas kita berjalan lancar dengan pengajian tajwid asas. Semoga dengan ilmu ini dapat membantu semua jemaah membaca Al-Quran dengan betul dan lebih lancar. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit bahan kuliah untuk malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsil Al-Quran. Pada pukul 9 malam kita ada kuliah Isyak Talaqi Al-Quran bersama Al-Fadhilah Ustazah Hunara bin Muhammad Saleh binti Muhammad Saleh. Pada pukul 9.20 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Mahmud dengan Tajdid Iman.
Itu saja untuk hari ini. Itu saya sudahi dengan terima kasih Ustaz, terima kasih Jin Ai, terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Jin Ai memohon ampun maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis kita petang ini. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup dan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.